Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab dalam edisi khas Parlimen 25 Ogos 2020. Tumpuan Parlimen hari ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP sering menjalankan pemantauan ke atas premis perniagaan, farmasi, pasaraya, kedai sebaneka dan kedai runcit bagi membuat penilaian dan semakan berterusan terhadap harga maksimum pelitup muka. Selain itu, pemantauan juga dijalankan di peringkat pengeluaran, pengimportan dan pengedaran pelitup muka dalam negara termasuk pasaran atas talian. Menterinya Datuk Alexander Nanta Linggi berkata, ia perlu untuk memastikan bekalan pelitup muka di pasaran sentiasa mencukupi dengan penetapan harga yang munasabah dan tidak dimanipulasikan oleh pihak-pihak yang cuba mengambil keuntungan berlebihan. Hasil pemeriksaan dan pemantauan yang dijalankan didapati bekalan pelitup muka semakin pulih dan harga telah kembali stabil. Sehingga kini jelasnya segala ketetapan mengenai pelitup muka adalah berasaskan perincian maklumat terkini daripada pengilang dan pengimport di samping mengambil kira kepentingan semua pihak yang terlibat. Mengenai penetapan harga pelitup muka kanak-kanak pula, tambahnya, harga tetap sama disebabkan peringkat pengilang tidak dapat mengambil kira walaupun ukurannya berbeza tetapi fungsi dan jenisnya adalah sama. Untuk kanak-kanak yang berumur rasa, dia harga yang sama sebab walaupun ukuran dia kecil daripada yang digunakan oleh dewasa, akan tetapi di peringkat pengilang dia tak dapat mengira sebegitu kerana the wastage pun ada. Jadi saiz kilang untuk kanak-kanak tidak juga jauh kecil daripada yang untuk dewasa. Jadi kami dapati selepas buat kajian tidak dapat dikurang mengikut saiz sebegitu sahaja, ya. Jadi perlu harga yang sama untuk kanak-kanak. Tuan Yang di-Pertua, walau bagaimanapun kami masih berunding lagi. Justeru KPDNHEP sentiasa bersedia mengkaji kewajaran untuk menurunkan harga siling pelitup muka ke paras yang lebih rendah di masa hadapan. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan lisan Ahli Parlimen Rasah Jackie Chin pada persidangan Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu, Datuk Alexander memberitahu KPDNHEP bersama unit penguatkuasaan sentiasa memantau dan memastikan tiada kes penipuan penjualan pelitup muka berlaku di pasaran. Menurut beliau, pihaknya akan dapat mengesan sekiranya ada pihak yang melakukan kesalahan dan setakat hari ini terdapat beberapa kompaun telah dikeluarkan namun masih dalam jumlah yang terkawal. Kami dalam kementerian dengan unit enforcement ataupun penguatkuasaan sentiasa memantau dan memastikan tiada kes-kes ini berlaku. Kalau ada berlaku dengan secepatnya dengan kaedah kami, memang kami dapat kesan. Sehubungan itu, beliau yang juga Ahli Parlimen Kapit memohon kerjasama semua pihak untuk membuat aduan sekiranya perlu untuk diambil tindakan. Jadi kami juga mohon kerjasama daripada semua pihak di luar sana untuk membuat aduan kepada kami. Sebab itu kita ada beberapa kaedah untuk aduan disampaikan kepada kementerian dan disalurkan kepada penguatkuasa di kementerian ini. Tambahnya, sehingga 17 Ogos 2020, KPDNHEP telah melaksanakan 50,778 pemeriksaan dan tindakan penguatkuasaan ke atas pelitup muka di seluruh negara di peringkat pemborong dan peruncit. Daripada hasil tersebut, sebanyak 57 tindakan kes telah dihasilkan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dan Akta Kawalan Bekalan 1961 dengan jumlah sitaan bernilai RM537,235.40. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 42 tindakan kes telah diambil di bawah Seksyen 11 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Itu kesalahan menjual melebihi harga maksimum. Jelasnya bagi menjawab pertanyaan lisan Ahli Parlimen IGAN Ahmad Johnny Zawawi dalam persidangan Dewan Rakyat hari ini. Selanjutnya,
Projek Lebuh Raya PAN Borneo Sarawak kini sedang dilaksanakan secara konvensional dengan kerjasama JKR Sarawak susulan daripada penamatan Perjanjian Rakan Pelaksana Projek PDP. Menjawab pertanyaan lisan Ahli Parlimen IGAN Ahmad Joni Zawawi mengenai amuan penjimatan oleh kerajaan dengan PDP tersebut, jelas Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Haji Fadilah Yusof, jumlah sebenar tidak dapat dinyatakan dengan jelas dan hanya dapat dimuktamadkan apabila projek siap sepenuhnya nanti. Dengan erti kata lain, penjimatan hanya dapat kita muktamadkan bila projek ini siap nanti. Barulah kita tahu kos sebenar untuk kita menyiapkan. Walaupun secara dasar ada penjimatan, tapi jumlah sebenar saya kira tidak dapat dinyatakan dengan jelas. Tapi sudah pasti banyak perkara yang kita lihat dan penjimatan sebenar tidaklah apa yang diumumkan oleh mantan Menteri Kewangan maupun oleh mantan Menteri Kerja Raya. Ujar Datuk Seri Fadilah yang juga Ahli Parlimen Petra Jaya lagi, kerajaan hari ini akan tetap menghormati keputusan kerajaan terdahulu untuk mengubah kaedah pelaksanaan projek Lebuh Raya PAN Borneo Sarawak. Katanya perubahan model pelaksanaan tersebut tidak mengambil kira kesan ke atas pentadbiran projek dan perubahan kontrak, keperluan penambahbaikan kapasiti dan kepakaran teknikal sedia ada maupun tuntutan susulan dengan penamatan PDP. Mengulas lanjut soalan tambahan yang diajukan, jelas beliau pihaknya telah memberi penyambungan secara automatik untuk 3 bulan ke atas semua projek-projek kerajaan. Beralih ke laporan berikutnya, seramai 460,626 penjaja dan peniaga kecil di seluruh negara telah dibantu menerusi skim Tekun Niaga membabitkan pembiayaan berjumlah keseluruhan RM4.39 bilion. Manakala sebanyak RM668.4 juta disalurkan kepada 95,907 pembiayaan menerusi skim pembiayaan Teman Tekun. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi MIDEK, Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Selain daripada itu, membantu usahawan yang terkesan dengan COVID, Tekun menyediakan kemudahan pembiayaan dan sehingga kini pelaporan adalah seperti berikut. COVID Business Recovery ataupun CBRM yang dianggap popular sekali di kalangan peniaga, peruntukan berjumlah 200 juta di bawah perhatian yang telah membantu 26,123 orang usahawan. Program Tekun Business Recovery Scheme TBRS yang telah membiayai 8,435 usahawan dengan jumlah kelulusan sebanyak 56.73 juta sehingga kini sebanyak 623,078 pembiayaan bernilai 6.16 bilion telah disalurkan kepada usahawan termasuk penjaja niaga industri kecil dan sederhana. Semasa menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bung Mokhtar Radin pada sidang Dewan Rakyat hari ini, Ahli Parlimen Santubong itu mensasarkan untuk mewujudkan 50 perniagaan yang boleh dinaik taraf kepada perniagaan kecil dalam tempoh setahun. Apabila usahawan-usahawan mikro ini yang hanya dibiayai oleh Tekun dengan RM100,000 telah grow into something big dengan izin, dan saya hendak mereka promoted kepada usahawan kecil yang mempunyai pinjaman yang dibolehkan oleh pihak PNB sehingga 10 juta. Jadi dalam jangka masa setahun, perancangan saya ialah untuk mewujudkan sekurang-kurangnya 50 perniagaan yang boleh dipromoted kepada perniagaan kecil, mungkin to create 50 million di antara micro businesses ini yang dalam perancangan kita. Seterusnya, Kementerian Dalam Negeri sentiasa memastikan mana-mana pihak yang perlu atau berhak mendapat kewarganegaraan tidak diabaikan. Sehubungan itu, perbincangan akan diadakan bersama dengan jabatan-jabatan pendidikan kerajaan negeri termasuk ketua-ketua masyarakat dalam memastikan tiada yang tercicir, jelas Timbalan Menteri Dalam Negeri 1, Datuk Seri Ismail Mohamed Said. Memang menjadi hasrat kerajaan memastikan semua yang berada di dalam negara kita mempunyai identiti yang sah
Sebab itu jawapan awal saya, di kawasan-kawasan pedalaman kita ada program Mekar dan kita akan turun padang bersama dengan unit mobile kita dan bas mobile kita untuk membantu mana-mana masyarakat yang berada di pedalaman, dan kita akan berbincang dengan jabatan-jabatan pendidikan dan juga kerajaan negeri serta ketua-ketua masyarakat untuk memastikan tidak ada mana-mana yang perlu atau berhak mendapat kewarganegaraan ini kita abaikan. Terima kasih. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugak Kumbong, mengenai mekanisme kerajaan untuk membantu masyarakat asal mendapatkan pemilikan MyKad pada sidang Dewan Rakyat hari ini. Menjawab soalan tambahan Datuk Wilson mengenai isu tangkapan penyalahgunaan dadah di Sarawak, Datuk Seri Ismail berkata Sarawak mencatatkan 3,998 kes penyalahgunaan dadah pada suku tahun pertama 2020. Pada suku tahun pertama 2020, Sarawak mencatatkan kes penyalahgunaan dan juga penagih dadah ialah seramai 3,998 orang. Dan bahagian Kuching merupakan bahagian yang mencatatkan kesalahan dan tangkapan yang paling tinggi, iaitu sejumlah 1,499 orang, ia bersamaan dengan 37.5%. Bahagian Miri 484 orang bersamaan dengan 12.1%. Bahagian Samarahan 457 orang bersama dengan 11.4%. Bahagian Kapit 59 orang bersama dengan 1.5%. Katanya kementerian juga bekerjasama rapat dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi mengawasi sempadan-sempadan dan mempertingkatkan penguatkuasaan dari segi operasi dan juga tangkapan bagi membantras isu sosial itu. Seterusnya, dalam mewujudkan penghayatan rukun negara di kalangan masyarakat berbilang kaum, Kementerian Perpaduan Negara sedang mengadakan kerjasama strategik bersama beberapa kementerian lain. Menterinya Datuk Halimah Mohamed Sadiq menjelaskan ke arah mencapai agenda perpaduan nasional, kerjasama strategik antara kementerian telah digerakkan di peringkat pendidikan awal kanak-kanak di sekolah rendah dan menengah. Maka kerana itu pihak Kementerian Perpaduan Negara juga sedang mengadakan kerjasama strategik dengan kementerian-kementerian yang lain, seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat daripada kawasan Ulu Rejang. Saya izinkan supaya kita selesaikan dengan plan tindakan perpaduan negara yang sedang berjalan on roadshow sekarang, dan bila terhasilnya plan tindakan perpaduan negara ini berdasarkan kepada blueprint ataupun rangka tindakan perpaduan negara, dan akhirnya kita akan hasilkan juga satu dasar perpaduan negara, dan di dalam itu akan diletakkan keterangkuman yang berkaitan dengan soal perpaduan negara tanpa mengira kepada batasan, termasuklah bagi negeri Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian semasa sesi pertanyaan Menteri bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugak Kumbong pada persidangan Dewan Rakyat hari ini. Kita ke berita luar Parlimen. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini meluangkan masa merasmikan Perpustakaan Parlimen dan melancarkan pameran Parlimen Citra Perundangan Malaysia bermula dari 25 Ogos hingga 18 September depan. Selepas simbolik perasmian, Perdana Menteri menyaksikan pameran yang diolah kepada 6 segmen, iaitu menelusuri sejarah, citra perundangan, koleksi tinta emas, diplomasi dan hubungan luar negara, Dewan Yang di-Pertua dan Ketua Majlis serta Menteri Parlimen. Beliau kemudian melawat Perpustakaan Parlimen yang menyimpan 43,114 koleksi merangkumi dokumen-dokumen asal seperti Perundangan Negeri Selat dan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, Penyata Rasmi Dewan Negara dan Dewan Rakyat dan Aturan Urusan Mesyuarat, koleksi rang undang-undang dan akta-akta. Blok Ahli Parlimen dan pentadbiran mula dibina pada September 2015 dan siap sepenuhnya pada Januari 2020. Ia mempunyai 67 bilik ahli parlimen dan 35 bilik kementerian
dan dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan baru seperti perpustakaan, surau, mini auditorium, gimnasium dan sauna. Sekian bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Untuk dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Bulletin UKAS. Salam UKAS.